Assalamualaikum, saya Miss Samiti Harmin. Saya Nur Azila binti Ali. Okay, pada hari ini kami akan membincangkan mengenai teori Ricardo, di mana teori Ricardo menggunakan teori faedah berbanding. Menurut kefahaman Hairunisa, apakah yang dimaksudkan dengan teori David Ricardo tu? Teori faedah berbanding tu sendiri. Apa yang saya faham mengenai apa yang dimaksudkan dengan teori yang dibawa oleh Ricardo, iaitu teori faedah berbanding, ialah di mana negara menggunakan mengeluarkan sesuatu pengeluaran dengan kos melepas yang sangat rendah dan pengeluaran yang sama dan tingkat teknologi yang sama. Semestinya ada banyak kebaikan yang kita dapat daripada teori David Ricardo ni yang boleh merancakkan lagi perdagangan antara negara kita. Apakah kebaikan-kebaikan tersebut? Ya, memang semestinya memang sudah pasti teori Ricardo ni memang banyak kebaikan. Antaranya teori Ricardo ni dapat menentukan berapa nilai tukaran dan ia juga dapat menentukan berapa keuntungan yang akan diperolehi selepas pertukaran. Malah ia dijadikan sebagai teori yang telah berkembang menjadi satu teori dynamic comparative advantage. Antara kelebihan-kelebihan teori Ricardo ini adalah apabila dia mengeluarkan sesuatu barang, dia hanya perlu mengeluarkan kos yang rendah. Malah ia juga apabila melakukan teori Ricardo secara tidak langsung, pengkhususan akan berlaku. Bila ada pengkhususan, sudah pasti pengeluaran akan lebih cekap. Bila pengeluaran lebih cekap, keuntungan juga akan meningkat. Oleh itu negara tersebut tidak perlu untuk mengimport barang-barang daripada luar, malah mereka boleh mengeksport untuk menambah pendapatan negara. Yang terakhir, syarikat-syarikat yang menggunakan teori Ricardo juga boleh memiliki keuntungan yang lebih, di mana mereka memiliki sesuatu pattern ataupun pengetahuan dalam sesuatu pengeluaran, di mana mereka boleh memiliki aset berharga tidak ketara seperti buruh pekerja yang mahir dalam sesuatu pengeluaran. Terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas daripada saudari Hairunisa tadi. Menurut pembacaan saya, model Ricardo ni bermula daripada idea Stephen Golub yang menyatakan bahawa kos per unit relatif buruh mampu menerangkan corak perdagangan sesebuah negara. Data perdagangan antara US dan Jepun menunjukkan ia menyokong teori Ricardo yang begitu jelas menunjukkan hubungan negatif antara kos ekspor relatif dengan kos relatif unit buruh. Selain itu, kita boleh lihat juga kajian-kajian empirikal yang menyokong teori Ricardo dengan menerangkan bahawa buruh bukan satu-satunya faktor input. Maksudnya ada faktor lain lagi lah yang boleh menerangkan corak perdagangan. Antaranya ialah seperti quality product juga boleh menerangkan corak perdagangan yang kita boleh lihat daripada industri automobil dan juga footwear. Banyak benda yang teori dan ahli-ahli yang menyokong teori Ricardo ni. Tapi yang kita ketahui, setiap teori mesti ada kebaikan dan keburukan. Boleh tak Azila ceritakan tentang keburukan teori yang dibawa oleh Ricardo ni? Semestinya ada kebaikannya, keburukannya dia juga ya, saudari Hairunisa. Yang pertama ialah pengabaian pengaruh kemajuan teknologi. Ricardo menjelaskan bahawa kemajuan teknologi di sektor industri akan mengakibatkan penggantian tenaga kerja. Pada awalnya, kemajuan teknologi tersebut dapat mengelakkan daripada berlakunya the law of diminishing return, tetapi akhirnya pengaruh kemajuan teknologi tersebut merosot dan ekonomi menuju ke arah stationary, maksudnya ekonomi statik. Kenyataannya, kenaikan keluaran pertanian yang sangat pesat di negara-negara maju telah membuktikan bahawa Ricardo kurang memperhatikan potensi kemajuan teknologi dalam menyekat daripada berlakunya the law of diminishing return dari faktor keluaran tanah. Bermaksud Ricardo ni kurang mengambil perhatian kepada kemajuan teknologi yang juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk berdagang. Selain itu, pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Pandangan Ricardo bahawa negara akan mencapai keadaan stasioner
secara automatik adalah tidak benar kerana tidak ada ekonomi yang mencapai statik dengan untung yang meningkat, keluaran yang meningkat dan akumulasi modal yang tercapai. Maksudnya ekonomi itu sentiasa berubah, tak ada yang statik. Banyak juga lah yang keburukan yang Azila ceritakan. Tapi saya juga ada terdapat beberapa yang mengatakan keburukan teori Ricardo, di mana ada yang mengatakan teori Ricardo ni bukan teori pertumbuhan. Di mana teori Ricardo adalah sebenarnya teori distribusi yang menentukan bilangan tenaga kerja, tuan rumah dan pemilik modal. Selain itu juga ada yang mengatakan modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap, di mana teori Ricardo mengatakan modal dan buruh adalah koefisien yang tetap, tapi sebenarnya buruh dan modal merupakan variabel yang bebas. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.